Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada 40 hadis dosa muamalat dan keuangan Islam yang diremehkan masyarakat. Kita masih lagi pada perbahasan hadis yang kelima, iaitu berkaitan dengan larangan judi. Sambungan kita pada malam ni muka surat yang ke-36, iaitu pada poin hukum menjadi ejen dan pampasan insurans konvensional untuk ahli waris. Jadi kita tengok perbahasan pada malam ni apa yang diletakkan oleh penulis. Dia sebut pada muka surat 36, Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Sembilan, bilangan 5 1433 Hijrah, yang bersidang pada 30 Ogos 2012. Maknanya dah lama fatwa ni. Bersamaan 12 Syawal 1433 Hijrah sudah bersetuju memutuskan bahawa pertama, hukum mempromosikan produk insurans konvensional, khususnya menjadi ejen insurans konvensional, adalah haram berdasarkan alasan keharamannya jelas dinyatakan dalam hadis. Menjadi ejen, bekerja dengan syarikat insurans konvensional seperti mana yang disebut dalam Fatwa Negeri Sembilan tahun 2012 ni, ianya ialah dihukum sebagai haram kerana mempromosikan benda yang haram. Sebab dalam tu banyak unsur-unsur yang tak jelas. Yang kedua, dia kata pendapatan dan komisen yang diperolehi daripada insurans konvensional semasa tempoh peralihan ejen ke institusi takaful adalah dimaafkan. Maknanya bila mana satu orang tu dia kerja sebagai ejen, syarikat induk tu hakikatnya menjalankan keuangan secara konvensional, tapi dalam syarikat tu pun ada pengurusan takaful. Jadi bila mana satu orang kerja, khususnya Muslim lah di sini yang nak dibahaskan, orang Islam yang bekerja, sekiranya dia mendapatkan pendapatan, komisen, gaji daripada cabangan takaful dalam syarikat tersebut. Syarikat tu syarikat asalnya insurans konvensional, tapi dia ada produk takaful. Yang kita kerja tu ialah pada bahagian takaful, maka ianya harus, tak ada masalah. Okay. Dan yang dalam proses transmission, iaitu peralihan daripada konvensional nak pergi kepada takaful, maka ianya dimaafkan. Sebab ianya satu benda yang payah dan susah dan bukan mudah untuk kita cepat mengharamkan. Lalu alternatif yang nak diberikan kepada mereka yang dah terlibat ni apa dia? Dia nak cover balik. Sebab tu dalam bab kefatwaan ni, dia bukan hanya mengikut kepada jumhur pandangan ulama setengah-setengah mazhab semata-mata,
Tapi antara implikasi yang dia kena tengok ialah kesan. Dia kena tengok implikasi tu. Sebab tu dalam fiqh ni dia ada satu perbahasan nama dia fiqh ma'alat. Ma'alat ni maksud dia apa? Implikasi. Kalau fatwa tu dikeluarkan menghukumkan sekian, implikasinya apa? Apa yang akan jadi pada situasi tersebut? Dari segi masyarakat yang terlibat, dari segi badan-badan yang terkena termasuk dalam hukum ataupun perbincangan fatwa tu. Okay. Jadi dia sebut sini, kalau nak kerja promote konvensional, ianya haram. Tapi kalau kerja bawah syarikat konvensional, duduk di bawah cabang, branch dia ialah branch takaful, branch dia ialah branch berkaitan dengan keuangan Islam, yang tu tak apa. Walaupun syarikat induknya tu ialah syarikat yang asalnya menjalankan perniagaan secara konvensional. Maknanya dalam tu ada maisir, dalam tu ada gharar. Maisir ni maksudnya judi lah. Gharar ni unsur yang tak jelas. Bahkan dalam tu mungkin juga ada riba. Manakala mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor kali yang ketiga 2011 yang bersidang pada 14 Jun 2011 memutuskan seperti berikut. Pun ada 2 poin dia sebut sini. Insurans konvensional adalah suatu muamalat yang diharamkan oleh Islam kerana amat bercanggah dengan prinsip Islam. Oleh yang demikian, pampasan polisi insurans konvensional yang diterima oleh ahli waris adalah dikira sebagai harta yang tidak patuh syariah. Mana-mana orang yang ambil coverage dari segi harta benda dia ataupun nyawa dia dengan insurans konvensional ni, duit yang dia dapat daripada pampasan dengan sebab dia sakit ataupun rumah dia kena dengan sebab dia dapat pampasan daripada insurans konvensional tu, duit yang dia dapat tu sebagai harta yang tak patuh syariah. Dalam erti kata lain, duit tu berada dalam lingkungan makruh dan haram. Kalau kita guna duit yang tak jelas. Okay. Yang kedua, jumlah bayaran pokok pembeli polisi ketika hayat sahaja dikategorikan sebagai harta pusaka si mati yang perlu diagihkan secara faraid. Manakala pampasan polisi insurans konvensional tersebut wajib dilupuskan untuk tujuan disucikan harta tersebut dengan diserahkan sama ada kepada pihak Baitul Mal atau didermakan untuk tujuan kebajikan termasuk kepada golongan fakir dan miskin. Orang yang ambil insurans nyawa secara konvensional ni, dia mati dia dapat pampasan. Dia mungkin ambil daripada usia 25 tahun, umur 60 dia mati. Tengok berapa yang dia bayar secara bulanan ataupun tahunan. Dikirakan semua jumlah yang dia bayar, maka dapat satu jumlah tu, jumlah itulah yang disebut sebagai harta pusaka. Kalau dia ambil yang jenis bayar 140 sebulan, setahun dia dapat berapa? Dikalikan sampailah usia daripada mula-mula dia mencarum sampailah kepada dia mati. Walaupun syarikat insurans tu menjanjikan mungkin 1 juta, 2 juta ataupun mungkin lebih, yang diambil ialah kadar bayarannya sahaja. Yang baki itu perlu dibersihkan dengan diberikan kepada Baitul Mal ataupun kerja kebajikan. Yang ni berat ni. Belum melintah mungkin okey. Bila mana dapat, waktu tu kita akan tengok keimanan satu orang tu macam mana. Bukan isu ni saja. Bahkan sebelum ni pun, sebelum dalam pengurusan KWSP ni, sebelum dia ada pengurusan syariah ni, memang dulu KWSP hanya konvensional sahaja. Tak ada yang syariah. Dan memang menjadi kewajipan orang yang bekerja di Malaysia ni, terutamanya dalam swasta ni, memang kena carum di situ. Sebelum wujudnya caruman syariah ni, semua orang mencarum dengan konvensional. Dan memang KWSP setiap tahun, zaman dia konvensional saja, dia menyebutkan tentang berapa persen duit pelaburan tu terlibat dengan yang tak jelas. Kalau tak silap nisbahnya ialah 60-40. Kalau tak silap, yang lama dulu. Maknanya kalau orang yang mencarum dah lama dalam KWSP ni, dia dah dapat ambil balik apa yang dah dia carum tu. Dia dah kerja berapa puluh tahun, dia dah pencen dah apa semua, tapi pengurusannya konvensional. Contohlah dia dapat 100,000 dengan sebab dah kerja lama, dah sampai usia dah boleh buat keluar,
Kalau ikut daripada apa yang disebut oleh KWSP dulu, nisbah lama dia 60-40 ni, maksudnya 60 yang patuh syariah, 40 tak patuh syariah. Ataupun dulu kalau tak silap 40 saja yang patuh syariah, 60 tak patuh syariah. Tak kisahlah berapa pun. Contohlah kita ambil 60% tak patuh syariah, 40% je patuh syariah, yang mencarung dengan caruman konvensional dulu, KWSP. Bila mana dia dapat keluarkan wang tu, duit tu 100,000, 60,000 duit tu dia tak boleh ambil. Dia boleh ambil 40,000 saja. 60,000 tu dia kena bersihkan dengan dia serahkan kepada pusat urusan zakat. Bila mana hukum ni keluar dulu, sebelum KWSP ni ada caruman syariah, orang-orang yang dah kerja lama, yang dah usia 50 lebih, yang dah boleh keluarkan duit tu, waktu ni lah mereka berhadapan dengan macam mana nak bersihkan duit tu. Setengah-setengah jabatan agama Islam ataupun majlis fatwa bagi negeri-negeri tertentu, mereka beri dua kaedah, iaitu kaedah pertama, langsam keluarkan semua terus, jangan usik satu sen pun. Yang kedua, buat bayaran secara berangsur, pembersihan berangsur. Contoh, dapat 100,000 duit KWSP konvensional, 60,000 riba, 40,000 yang patuh syariah. 40,000 tu kita boleh ambil, kita boleh guna, simpan. Yang 60,000 ni kita kena keluarkan. Ada orang yang kuat iman, 60,000 tu dia bagi one shot terus. Ikut sekatilah, dia nak bagi pada pusat zakat 30,000 ke, 30,000 lagi dia nak tanggung mana-mana anak yatim, ataupun mana-mana orang miskin, ataupun mana-mana orang yang belajar. Itu hak dia. Ataupun dia nak bagi habis 60,000 tu sekali, dapat tu keluar terus, bersihkan terus. Ataupun yang kedua ialah dia buat dengan cara tahunan. 60,000 tu dia bedak 3 tahun, 20, 20, 20. Tahun ni dia nak selesaikan 20,000 dulu, tahun depan 20, tahun seterusnya 20. Yang penting jumlah tu habis ikut seperti mana yang asal terima dulu. Tuan nampak apa saya nak sebut ni? Okey. Jadi waktu tu bila mana keluar saja garis panduan ni, tak ramai juga orang yang boleh ikut. Sebab manusia ni memang sebelum duit tu ada, dia mungkin rasa dia okey. Tapi bila mana dia dah nampak duit tu, dia dah nampak berapa dalam akaun dia, waktu tu dia diuji. Dia rasa sayang duit dia. Sebab memang hakikatnya Tuhan pun sebut, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banil wal qanatiril muqantarati minaz zahab. Manusia ni memang suka kepada perempuan kalau dia lelaki, kalau dia perempuan dia suka pada lelaki, dia suka kepada anak pinak yang ramai ataupun pengikut yang ramai, ataupun harta benda yang banyak. Siapa-siapa, tak terkecuali siapa-siapa pun. Ni bukan orang biasa je, hatta orang-orang yang ustaz ke, tuan guru ke, siapa pun, bila mana duit melintah depan dia, dia diuji. Cuma nak katanya, yang terbaiknya ialah tukarlah kepada syariah. Sekarang dah ada produk syariah, tukar. Cuma kalau kita tengok statistik tahun lepas, KWSP ada keluar kan, dia kata masih belum ramai pencarum Muslim yang bertukar kepada caruman syariah. Masih belum ramai. Walaupun tahu ada konvensional, ada syariah, tapi yang Muslim ni dia rasa okey kekal dengan konvensional tu. Jadi kalau kita masih duk buat yang tu lagi, cepat-cepatlah tukar kepada syariah. Nanti kita tak ada hujah depan Tuhan. Sekarang ni, dulu kita boleh buat alasan, dulu konvensional je, saya tak ada pilihan lain. Sekarang tak ada alasan dah. Sekarang dah ada syariah. Walaupun kita tak setuju, walaupun ada orang petikai kata je syariah, tapi masih lagi ada benda-benda yang tak jelas, tapi sekurang-kurangnya dia ada yang syariah. Sekurang-kurangnya yang ada. Dan kita pun tahu para ulama fiqh sebut, bila mana bertembung di antara dua mudarat, ambil mudarat yang paling kecil. Lagipun yang kata, yang buat dakwaan kata walaupun syariah tapi belum tentu patuh syariah, itu hanya propaganda, cakap-cakap je, bukti tak ada. Yang pasti kita dah tahu dia ada produk syariah. Sama jugalah dengan insurans kereta, insurans motor, insurans nyawa, apa-apa saja
ambillah takaful, tak ambil insurans. Sebab kita tahu di negara kita ni penggunaan terma itu melambangkan konvensional ke Islam. Dalam bab perlindungan ni, yang guna nama insurans ialah konvensional, yang guna nama takaful ianya ialah syar'i. Jadi orang Malaysia tak perlu pening dah, sebab yang guna nama takaful ni memang syariah dah pun. Jadi janganlah kita, orang kata apa, masih lagi nak ambil daripada tawaran-tawaran insurans konvensional, walaupun kadang-kadang pampasan yang diberi memang agak besar daripada apa yang diletakkan dan ditawarkan oleh syarikat takaful. Tapi seorang Muslim, seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal dan takut terhadap ancaman-ancaman Allah dalam bab urusan harian kita ni, kita kena ambil yang paling patuh syariat. Itu. Kemudian muka surat 37, hukum takaful. Tadi jadi ejen untuk insurans konvensional. Insurans kita dah sebut, dia memang jelas ianya konvensional. Hukum takaful adalah harus dari sudut syarak, apatah lagi sebagai ganti kepada insurans konvensional. Takaful bermaksud permuafakatan sekumpulan individu untuk saling menjamin dan membantu antara satu sama lain bagi memenuhi keperluan tertentu yang dipersetujui dalam kalangan mereka, seperti memberi pampasan bagi sesuatu musibah yang menimpa serta keperluan keuangan yang lain. Kita dah terang sebelum ni apa beza insurans dengan takaful. Insurans ni dia jual benda yang tak jelas, menjual polisi keselamatan yang masih lagi tak jelas. Kita ni boleh ambil manfaat tak pada polisi tu? Kalau kita betul-betul kena dalam situasi yang dia janji nak bagi pampasan tu, kita dapat lah. Kalau kita tak dapat, kita bayar saja. Jadi syarikat tu untung atas angin. Beza dengan takaful, takaful ni dia ada beberapa tabung yang dia wujudkan. Dia ada tabung yang dalam tu semua orang-orang yang bayar takaful ni akan menyumbang dalam tu. Sebab tu dalam takaful ni dia ada unsur tabarruk. Lepas tu dia ada tabung lain, iaitu tabung pelaburan. Duit yang dibayar dalam tabungan tabarruk ini, derma ni, tak akan dikacau. Yang pelaburan tu saja yang akan terus bertambah, dengan sebab dia buat rolling duit tu. Adalah perniagaan yang dia buat. Jadi semua orang yang membayar dan mencarum dengan takaful ini, cukup tahun ataupun mungkin ikut akad yang berbeza, ada setengah-setengah takaful, mungkin beberapa tahun, dia akan dapat benefit daripada duit pelaburan itu. Duit pelaburan. Jadi tak ada lah orang yang bayar semata-mata bayar, duk tunggu malapetaka apa kena dekat dia. Kalau kena malapetaka tu baru dapat pampasan. Tapi untuk takaful ni, cukup haul dia, cukup pelaburan dia sesuai dengan akad yang kita sign tu, kita akan dapat sikit benefit dia. Sebab itu ialah unsur perkongsian. Majlis Penasihat Syariah pada mesyuarat yang ke-24 bertarikh 24 April 2002 sudah memutuskan bahawa model perniagaan takaful yang berasas tabarruk dan wakalah adalah dibenarkan atau harus. Kontrak wakalah berlaku antara peserta dengan syarikat takaful, manakala kontrak tabarruk berlaku antara peserta sahaja. Tadi kita dah sebut. Dia macam ni lah tuan-tuan, untuk kita faham konsep ni. Konsep ni lah konsep macam koperasi juga. Macam tu dalam takaful ni. Ahli koperasi bayar, ada bayaran tahunan apa semua. Lalu dia orang wujudkan perniagaan. Dia orang buka lah pasar raya apa. Yang akan datang membeli di pasar raya ni semua orang, ahli koperasi ke tak ahli koperasi ke, semua dapat. Cuma yang tak ahli koperasi tak ada lah benefit dia. Yang ahli koperasi ada benefit dia. Mungkin ada tahunan dia dapat itu ini apa semua. Konsep dia tu, saya nak suruh nampak konsep dia. Jadi orang yang join takaful, mana-mana syarikat yang nak buat urusan pelaburan dengan dia terbuka. Nak buat apa-apa saja, projek apa saja, untuk menjadikan duit tu sentiasa rolling, sentiasa boleh membayar keperluan syarikat takaful tu, terutamanya gaji pekerjanya, pengurusan bangunan yang dia sewa ataupun bangunan yang dia beli untuk pengurusan dan pentadbiran.
Cuma untuk cover mana-mana peserta takaful yang mencarum itu, dia tak kacau daripada duit tu. Beza dengan insurans ni dia tak tahu dia ambil daripada mana. Yang bayar gaji pekerja pun kita tak tahu, yang bayar urusan pentadbiran bangunan diorang pun kita tak tahu, yang bayar perlesenan syarikat dia pun kita tak tahu datang pada mana, yang akan bayar pampasan pun tak tahu pada mana. Tapi untuk takaful ni dia dah asing dah. Tabung tabarruk yang ni, tabung wakalah yang ni, tabung pelaburan yang ni. Jadi dia ada akad-akad yang jelas. Jadi hukum yang paling mudah, penerangan yang paling mudah saya nak sebut ni, kalau takaful okey di Malaysia. Tapi kalau insurans kita tak ambil. Kita tak ambil insurans tu. Okey. Yang keempat, cabutan bertuah, tekaan dan mesin claw. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 18 Jamadil Akhir 1423 Hijrah bersamaan 27 Ogos 2002 sudah mengambil keputusan bahawa harus dan tidak menyalahi syarak untuk mengadakan cabutan bertuah sekiranya mematuhi syarat-syarat berikut. Cabutan bertuah ni ialah memang benda yang selalu kita dengar. Ada beberapa syarat yang diletak situ, iaitu 4 syarat. Yang pertama, tidak mengandungi unsur judi. Tiada bayaran dikenakan untuk cabutan bertuah. Tak ada bayaran apa-apa pun. Cuma kelayakan sahaja. Macam kita selalu sebut, bila mana satu orang ni dia nak dapat peluang boleh dapat cabutan bertuah tu, ialah dengan dia beli sesuatu barang. Barang yang dibeli itu, duitnya tu bukan dimasukkan dalam peraduan cabutan tu. Barang tu hanya untuk mendapatkan kelayakan sahaja. Kita pergi isi minyak, isi 50, dapatlah kelayakan untuk cabutan bertuah. RM50 yang kita bayar tu tadi, adakah masuk dalam duit hadiah cabutan tu? Tak. Yang tu pihak lain yang sediakan. 50 tu balik kepada syarikat yang kita isi minyak tu lah. Dia orang tak guna pun untuk pertandingan tu. Cuma nak sebutnya ialah kelayakan. Okay. Yang kedua, hadiah yang diberi atas dasar rela hati dan reda penganjur itu sendiri. Maknanya hadiah yang diwujudkan daripada cabutan bertuah tu ialah hadiah yang memang penganjur tu sendiri nak beri, tanpa menggelapkan beberapa transaksi-transaksi, sehingga orang yang masuk peraduan tu dia rasa ada benda yang dia tak jelas. Contoh pada yuran bayaran ke apa saja. Jadi orang yang menganjurkan cabutan bertuah ni dia kena jelas lah. Kalau dia nak ambil yuran tu untuk apa? Contoh yuran tu ialah untuk penyediaan makanan bagi orang yang nak duduk dalam peraduan tu. Yang tu tak apa, tak kacau hadiah pun. Hadiah mesti duit asing. Jangan ambil daripada duit peserta. Okay. Yang ketiga, tiada sebarang unsur yang boleh membawa mudarat dan penganiayaan kepada pelanggan disebabkan hadiah tersebut. Maknanya benda-benda yang berkaitan dengan cabutan bertuah ni, poin ketiga ni, unsur yang boleh membawa mudarat dan penganiayaan, maksudnya penyediaan hadiah tu berkaitan dengan hak umum bagi orang yang membeli. Contoh dia sediakan voucher. Masuk pertandingan cabutan bertuah ni, dia akan dapat voucher sekian. Voucher ni ialah teknik untuk melakukan barang yang dah tersimpan lama di kedai tu. Ini juga salah satu daripada bentuk cabutan bertuah yang tak jelas. Maknanya barang tu asalnya ialah stok lama yang tak habis. Dengan sebab nak habiskan stok tu, dia wujudkan cabutan bertuah. Jadi cabutan bertuah tu, orang tu akan dapat potongan harga berapa lah, tapi poinnya lah untuk habiskan stok lama. Yang ni ada unsur yang tak jelas. Mana kalau orang tahu, orang-orang yang dapat tu dia akan rasa macam tertipu lah. Rupa-rupanya dia gunakan kita untuk masuk pertandingan ni untuk bagi habis barang dalam stok dia. Bukan dia nak bagi hadiah dekat kita, tapi dia nak jadikan barang-barang dia tu licin. Selesai. Itu yang dimaksudkan. Yang keempat, tiada unsur penipuan dan agenda-agenda tersembunyi. Penipuan ni banyaklah. Tipu dari segi nilaian barang ke, tipu daripada hadiah, sifat-sifat hadiah ke, itu semua termasuk. Okay.
Muka surat 38, jika setiap tekaan itu ada bayarannya, sebagai contoh satu tekaan bernilai RM1. Jika 3 tekaan bernilai RM2.50, maka ia adalah judi yang diharamkan selagi mana bayaran digunakan untuk hadiah pemenang, manakala peserta yang telah salah meneka tidak mendapat apa-apa walaupun ada pihak ketiga yang menaja sebahagian daripada hadiahnya. Situasi ni banyak berlaku kat mana? Fun fair. Pergi mana-mana fun fair, ada dia buat macam orang kata apa, kita kena ambil gelung apa, lempar masuk kena barang tu, tapi nak dapatkan peluang gelung tu kena bayar berapa. Tak kiralah dia guna kaedah gelung ke, dia guna kaedah bagi kita panah ke apa, suruh kita panah barang tu baru dapat. Ini semua ada dalam fun fair ni. Kebanyakan kita kan masuk taman tema apa ke, ni biasa benda-benda macam ni berlaku dekat tempat-tempat dia yang orang pergi masuk dalam tu, dia ada macam-macam permainan. Banyaklah di negara kita ni memang ada macam tu, yang jenis tembak itik dalam air ke, lepas tu dapat, kalau itik ni apa hadiah dia, tapi bayaran kita tu ialah bayaran yang mempertaruhkan nasib. Kalau kena kita dapat, kalau tak kena tak dapat apa, mana dia tak ada sagu hati apa pun dia bagi. Yang ni termasuk daripada judi dan juga benda yang tak jelas. Jadi kita nak seronok-seronok juga, tapi janganlah duk buat benda-benda macam ni. Okay. Yang ketiga, dia sebut merujuk kepada kenyataan mufti wilayah, mesin claw adalah sejenis permainan arcade yang menggunakan cakar besi dalam memperolehi barangan-barangan yang dipertaruhkan di dalam mesin tersebut. Secara khususnya praktikal dalam permainan ini mempunyai unsur perjudian yang diharamkan oleh syariat agama Islam. Mufti wilayah cenderung mengatakan bahawa hukum permainan mesin claw adalah haram dan dilarang. Ini kerana permainan tersebut secara langsung dilihat sebagai menafikan serta mengabaikan hak pemain selaku pembeli untuk memilih barangan yang dikehendaki setimpal dengan harga yang dibayar. Sebenarnya sebelum daripada mufti wilayah ni pun, dalam fatwa Perlis pun ada sebut permainan mesin claw itu, kita bayar duit, kita pun gerakkan tombol dia tu untuk dapat hadiah yang ada di dalam. Kalau dapat, tak dapat. Maknanya duit yang kita masukkan dalam mesin tu kita pertaruhkan. Kalau kita dapat, kita dapat. Kalau kita tak dapat, kita tak dapat. Jadi itu ialah bentuk-bentuk perjudian ringkas yang tak boleh kita ni terlibat dengannya. Jadi alhamdulillah kita selesai untuk hadis yang kelima ni. Apa-apa saja benda yang berkaitan dengan pertaruhan, kita kena berhati-hati. Kita dah tengok sebelum ni pembahagian tentang judi tu, dia ada sebut tentang pertaruhan-pertaruhan yang dibenarkan, antaranya maisirul qimar, maisirul lahu. Cuma nak katanya apa saja benda yang ada unsur pertaruhan ni jangan duk terlibatlah benda-benda di dalam tu. Okay. Hadis yang keenam, larangan makan harta yang batil. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, man iqtata'a haqqan mri'in muslimin bi yaminihi faqad aujaballahu lahu an-nara wa harrama 'alaihi al-jannah. Barang siapa yang mengambil hak seseorang muslim dengan sumpahnya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan dirinya masuk ke neraka dan mengharamkannya masuk ke syurga. Hadis ni secara luarannya, secara jelasnya dari segi maknanya, kita boleh nampak ada setengah orang dia ada kepandaian, kepetahan berkata-kata sehingga dia boleh menekan satu-satu kes tu. Dalam hadis Nabi sebut man iqtata'a haqqan mri'in muslimin bi yaminihi. Siapa-siapa yang ambil hak muslim lain dengan sumpah. Sumpah tu dia lafazkan ialah untuk dapatkan hak. Semuanya itu ialah bentuk daripada memakan harta yang batil. Sebab memang zaman kita ni pun zahirnya terjadi orang-orang yang dia pandai cakap. Sebab tu keputusan-keputusan mahkamah ni pun
terpalit dengan benda-benda macam ni. Bila mana ada orang yang pandai dalam sesi dakwaan dan juga sesi defend dakwaan dia tu, dia pandai. Walaupun dia bukan pihak yang benar, tapi dia pandai bercakap. Akhirnya dia menang kes tu. Itu semua termasuk daripada mengambil hak-hak yang batil. Okay. Kita tengok apa yang dia sebut muka surat 42. Mengambil hak seorang Muslim bermaksud mengambil hartanya atau memisahkan harta dari pemiliknya dengan pelbagai cara yang diharamkan. Dengan sumpahnya, ia juga termasuk hak qazaf, bahagian isteri dan selainnya. Termasuk juga dalam perbahasan ni ialah dalam bab penjagaan maruah. Qazaf, tuduhan berzina kepada seorang perempuan, ataupun tuduhan-tuduhan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah, yang memerlukan pada sumpah. Ini semua termasuk dalam bab mengambil hak orang secara batil. Hak ni bukan hanya harta, termasuk jugalah maruah. Ciri-ciri harta batil menurut Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi membahaskan dalam kitabnya Al-Kabair pada bab dosa besar kezaliman mengambil harta orang lain dengan cara batil, iaitu pemungut cukai tanpa suatu kepentingan sebenar negara. Pemungut cukai yang dimaksudkan sini ialah kongsi gelap lah, wang keamanan. Itu yang dimaksudkan. Orang yang meniaga kawasan ni, kalau dia tak nak kena kacau dengan gangster-gangster ni, dia kena bayar wang keamanan. Itu yang dimaksudkan dengan pemungut cukai di sini. Kalau di Indonesia dia panggil apa? Preman. Nak lalu jalan ini kena bayar. Berapa duit kita kena bayar untuk dapatkan keamanan. Kalau tak, kereta kita kena tahan, mungkin dia rosakkan apa semua. Ini lebih kepada gangster lah ni, yang meminta wang keamanan secara haram. Ataupun pekerja-pekerja penguat kuasa yang memberi ancaman kepada pihak-pihak yang berstatus. Saya nak sebut macam mana? Saya bagi contoh situasi lah kot. Orang pendatang asing datang tempat kita kerja. Kita ni kerja polis. Maaf, saya sebut umum je, saya bukan nak spesifik apa. Kita saja takutkan dia, sebab dia orang ni memang takut pada penguat kuasa. Jadi kita selalu pergi takut-takutkan dia. Jadi dia ni dengan sebab takut dengan penguat kuasa, dia pun bayar dekat kita. Jadi kita pun seronok. Kita yang kerja tu jadi seronok. Jadi kita selalu pergi tengok dia, selalu pergi rasa nak takut-takutkan dia. Jadi dia bayar. Itu pun masuk dalam bab pemungut cukai. Sebenarnya tak ada pun peraturan pada kerajaan ataupun pihak yang berkuasa untuk pergi minta apa-apa bayaran dengan mereka. Tapi kita saja. Dan mereka pun nakkan keamanan, mereka bagi. Jadi ini juga termasuk dalam bab yang disebut sebagai pemungut cukai haram ini. Yang kedua, perompak jalanan. Yang ini umum lah. Yang ini memang kita faham. Yang ketiga, pencuri. Yang keempat, menipu dalam sukatan dan timbangan. Menipu dalam sukatan dan timbangan. Yang kelima, penganggur yang mengemis tanpa mahu bekerja. Yang ni juga penting. Agama sangat tak suka terhadap orang yang malas berusaha, yang lebih selesa meminta-minta. Jangan jadi orang yang meminta-minta. Tapi bekerjalah, jagalah air muka kita, jaga maruah kita, jangan meminta-minta. Bahkan agama ni dia ajar pada kita untuk bersifat ta'affuf. Ta'affuf ni maksud dia apa? Walaupun tak mampu, jangan tunjuk dekat orang kita tak mampu. Sebab tu ada doa Nabi ajar pada kita, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku bermohon pada kamu, Allahumma inni as'alukal huda, yang pertama hidayah, at-tuqa ketakwaan, al-afaf penjagaan maruah, wal ghina. Ghina ni maksudnya lah kaya jiwa. Jadi antara akhlak Muslim ni ialah tidak menunjukkan mereka orang yang terdesak. Jangan mudah untuk meminta-minta. Ni ada sebahagian orang, bila mana selesa meminta-minta ni, dia jadi sedap meminta-minta, seronok minta-minta ni. Ada orang dia tak susah pun, tapi dia memang suka pergi tengok orang isi minyak bawa motor, pergi minta dengan orang, dek minta RM2. Saya cerita ni sebab ada kok kawasan ni.
Dia ada satu sikap suka minta. Ada seorang perempuan. Sebab saya perasan 2-3-4 kali duduk isi minyak kawasan-kawasan ni. Sehat elok. Tapi suka pergi kat motor dekat kereta orang, minta RM2, minta RM2. Ada 10 motor kereta dia tahan, dah RM10 dia dapat. Saya tak bagi lah. Sebab dia sehat. Ada sejenis lagi, tunggu depan pasar raya. Tengok orang. Lepas tu minta, buat sedih. Kata susu anak tak cukup, beras tak cukup. Dia tu sehat lah. Ini semua daripada benda-benda yang tak sepatutnya seorang Muslim dia buat benda tu. Nak, kalau kita susah pun, berusahalah untuk buat sesuatu. Juallah apa benda ringkas pun, tapi jangan meminta-minta. Sebab dia termasuk dalam meminta-minta ni termasuk dalam bab mengambil harta orang secara batil. Sebab memang pun kalau setengah-setengah tempat ni, orang yang mengemis ni menjana pendapatan harian yang sangat lumayan. Setengah-setengah negeri mereka menghadapi masalah ni daripada pendatang, daripada luar, bukan orang Malaysia yang buat. Saya bukan nak hina bangsa tertentu, cuma saya nak sebut di setengah negeri ni mereka menghadapi problem mereka-mereka yang datang daripada Rohingya ni. Saya sebut sikit lah, sebab memang ada pun. Dan di Perlis ni pun dia macam nak start ada. Rohingya ni kita tahu ada sebahagian daripada mereka ni ialah daripada kalangan orang yang betul-betul elok perangainya, memang menjaga salat apa semua, memang satu orang Muslim yang baik. Tapi kalau kita tengok, tuan-tuan tengok ada kes-kes, tuan-tuan tengoklah di media sosial orang duk share, ada setengah-setengah negeri ni pakai lebay, pakai orang kata apa, baju, pakai kain plekat apa semua. Tanya syahadah pun tak boleh, semayang pun tak tahu. Tanya zuhur dia kata 3 rakaat, asar dia bantai 2. Tapi orang kesian, orang bagi RM10, RM20. Bahkan ada yang sehari dapat sampai 200.5, 500 pun ada sehari, hanya dengan meminta-minta. Jadi saya nak sebut, kita ni jangan mudah juga memberi kepada orang kalau tak jelas. Jangan mudah memberi. Kita kena pilih-pilih orang. Tapi kalau orang yang jenis jual, dia datang dekat meja dia jual, yang tu dia ada usaha untuk dia beri sesuatu. Tapi yang jenis datang ni minta terus, yang ni bukan daripada akhlak yang baik. Kalau dia orang yang ada air muka, dia tak buat benda tu. Apatah lagi dia memakai pakaian yang menunjukkan dia seorang Muslim. Saya sebut Rohingya tu bukan nak kata semua Rohingya ni teruk. Ada yang bagus. Kalau tuan-tuan tengok yang jadi imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi ni pun sebahagiannya daripada bangsa dia orang. Syekh Muhammad Ayyub, Madinah, ni daripada keturunan Rakhine, Rohingya. Dah ramai lagi lah. Tapi ada beberapa je yang datang ni tak tahu. Baru ni waktu ijtimak Jumaat di Masjid Alwi, saya memang mengisi orang kata apa slot di ijtimak Jumaat ni. Ada satu Rohingya yang duduk di kawasan pekarangan Masjid Alwi tu. Dia duduk. Dia try untuk buka kereta-kereta yang parking tu, nak ambil sesuatu lah kereta. Saya dah buat report polis sebab ada pergelutan orang yang kena pada waktu tu. Saya buat report dan CCTV pun tengok. Dah kena tangkap, tapi saya tengok dilepaskan balik. Mungkin dia orang ni dilindungi oleh UCHNR daripada barat ni. Jadi dia orang ni tak dapat dikenakan undang-undang yang tu sangat. Ada duk belegar balik. Saya tengok. Saya perhati kalau saya solat subuh di Masjid Alwi, dia ni selalu ada. Tapi dia tak salat pun. Dia duduk. Kalau dia seorang Muslim yang baik, dia salat. Datang dekat orang minta makan, meminta-minta tu. Ini semua daripada bentuk-bentuk benda yang tak sepatutnya. Jadi saya pun jadi rasa macam ragu balik, kenapa golongan ekstremis di Myanmar dulu menghalau dia orang. Kalau tuan-tuan ingat kan, antara sebab golongan ini dihalau daripada Myanmar, yang menjadi kepalanya ialah ketua-ketua bagi agama Buddha yang di kepalanya. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kan, kena kejar keliling kampung dengan sabit, dengan lembing apa semua, oleh geng-geng Sami Buddha ni. Bukan orang-orang biasa, orang agama jadi kepala. Kalau dulu di Terengganu ni ada Pulau Bidung, itu pun menerima nasib yang sama juga, memberi jasa kepada pihak yang tak mengenal jasa. Jadi kena ingat-ingat. Saya bukan nak kata jangan bagi bantuan pada semua orang, tapi nak bagi, tengok orang juga.
Tapi kalau orang tu dia betul, dia bukan jenis pergi minta terus, dia mesti ada usaha dia nak buat. Okey. Seterusnya, pengkhianat amanah. Orang yang mengkhianati amanah, pecah amanah lah ni. Seterusnya, G tu penipu. H, peminjam yang mengingkari hutangnya. I, mengambil barang temuan yang berharga tanpa mengiklankannya. Tanpa mengiklankan. Luqatah dia panggil. Jumpa apa-apa tak iklankan. Dulu pernah ada isu, orang yang jual baju bandel ni buka guni bandel tu, ada baju bandel yang ada berapa ratus dolar tak kat dalam, ataupun yen daripada Jepun, sebab biasanya baju-baju bandel ni ambil pada sana. Jadi kecoh lah isu tu. Cara dia ialah dengan dia iklankan kepada orang, dia tak boleh ambil, sebab itu ialah bukan harta dia asalnya. Kita beri lalu azan dulu.
Okey, kita sambung sikit lagi. Menjual sesuatu yang disembunyikan kecacatannya atau kerosakannya. Ini maklum pun, kita dah faham ni. Berjudi atau bertaruh, itu pun sama. Yang last sekali dia letak sini, memberitahu harga modal lebih dengan maksud menipu pembeli. Maknanya bagi tahu orang nak beli barang ni, kita pun, yang menjual ni pun bagi tahu, saya ambil barang ni mahal. Tujuan dia ialah untuk nampakkan kepada orang barang yang dia beli tu ialah barang yang demand dan ianya mahal. Berbalik kepada isu penganggur yang mengemis tanpa mahu bekerja ni. Kebetulan tadi stop azan ni, saya duk tengoklah page live ni. Di page saya sendiri, sentiasa ada, kalau live ni ada orang, bantulah saya, sahabat-sahabat yang memerlukan bantuan. Ni selalu duk masuk macam ni. Minta RM10, kata dia tertunggak RM1,000 lah, apalah, sekali dengan nombor saya MB Bank, saya mohon bantulah saya, apa-apa semua. Ni ayat-ayat meminta-minta. Tak ada maruah awak kerja macam ni. Lepas tu guna FB hamba Allah, nama dia. Nama hamba Allah, sebab payah nak trace. Apa letak gambar kalimah Allah ni juga bentuk meminta-minta di media sosial. Meminta-minta di media sosial. Selalu ada perangai macam ni. Kat mana-mana pun. Kerap betul. Tapi memang kita tak layan lah. Cuma nak sebutnya lah, orang ni dia punya banyak akal. Nak minta-minta ni dia buat. Kadang-kadang yang buat ni bukanlah orang susah sangat pun, ataupun bukanlah dia minta kepada keperluan yang mendesak pun. Jadi benda-benda macam ni tak sepatutnya orang Islam melakukannya. Bukan daripada cantiknya seorang Muslim dengan buat benda macam tu. Jadi alhamdulillah, untuk malam ni kita berhenti pada 6.1. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung muka surat 43, harta batil dalam konteks moden. Kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.